ucapan titah tadi saya lihat ada banyak perkara yang dibawa oleh Yang Agung. Cuma saya ambil satu perkara yang penting, iaitu dia berkehendakkan kepada suatu perpaduan yang tinggi. Dan saya lihat perpaduan ini mesti diinitiate oleh kerajaan yang memerintah. Kerajaan memerintah sekiranya dia berlaku adil, dia bekerja dengan penuh amanah, keadilan apatah perpaduan dia akan datang dengan sendirinya. Yang dilihat sekarang ini dilihat sebagai perpecahan adalah kerana orang-orang yang dizalimi, orang yang dinafikan hak dia, orang yang diskriminasi ini, dia menuntut hak dia. Bila menuntut hak dia itu, dikatakan seolah berpecah. Tidak. Umpamanya Kelantan didiskriminasi, dinafikan hak dia. Maknanya kerajaan persekutuan itu sendiri tidak menghormati perlembagaan, tidak bertindak dengan begitu adil, maka sudah tentulah ketidakpuasahatian daripada negeri atau wakil-wakil pembangkang ini. Bagi saya itu tidak dilihat sebagai perpecahan, tapi itu sebagai proses menuntut hak daripada orang yang tidak diberi amanah ataupun orang yang dizalimi atau dinafikan hak. Saya kata setakat itu. Memberikan harapan yang tinggi kepada kami semua untuk buat kerja bersama-sama membangunkan negara. InsyaAllah saya sebagai ahli parlimen baru bersama angkatan baru akan berusaha untuk menjayakan hasrat itu. Ya, soal apa yang diungkapkan ataupun apa yang dititahkan oleh Yang Pertuan Agong sebenarnya adalah merupakan pendirian kerajaan yang diulas berkaitan dengan pilihan raya dan kepentingan untuk kerajaan membasmi rasuah, dan ini adalah antara perkara yang penting. Selain juga hal-hal berkaitan dengan kemiskinan dan juga ekonomi, soal daya saing diulas dengan begitu teliti tadi. Dan ini menunjukkan komitmen Yang Pertuan Agong yang hal berkaitan dengan governance, dengan pengurusan negara. Cumanya yang agak menarik ialah apabila perbahasan tadi tidak menyentuh soal perdamaian nasional atau national reconciliation yang pada awal disentuh oleh Datuk Najib, tapi nampaknya dalam titah ini tidak dizahirkan. Okey. Titah daripada Yang Pertuan Agong tadi menggambarkan harapan daripada seorang ketua kerajaan terhadap pembentukan ataupun harapan untuk membentuk sebuah negara yang baik. Dan apa yang penting ialah kita mengharapkan supaya apa yang diharapkan daripada titah Yang Pertuan Agong tadi akan dapat direalisasikan oleh pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak, terutama dalam menyentuh soal rasuah, soal untuk meningkatkan pendidikan dan nak meningkatkan kredibiliti IPTA kita ke taraf antarabangsa. Begitu juga untuk nak wujudkan daripada parlimen beliau dengan harapan untuk beliau ni dapat memberikan pandangan-pandangan yang kritis sebagainya. Namun kita harapkan supaya benda itu bukan saja dititahkan, tapi kita harapkan dapat dilaksanakan, kerana kita nampak hari ini segala pandangan-pandangan terutama dalam dunia akademik yang kita dapat lihat agak bias, dan kita nampak juga bagaimana tentang sumbangan-sumbangan daripada ahli-ahli akademik pada hari ini yang tidak menampakkan tentang kehebatan mereka berbanding dengan zaman era akademik di zaman Profesor Diraja Engku Aziz dahulu, zaman Profesor Syed Hussein Ali yang berada di Senate University, yang banyak memberikan pandangan-pandangan yang agak kreatif dan memberi pandangan-pandangan yang membina kepada kerajaan. Itu kenyataan, satu ucapan yang saya kira perlu dihayatilah oleh setiap ahli
ahli dewan, dan saya jangka seruan-seruan itu adalah suatu perkara yang baik dan akan dijadikan sebagai bahan untuk diperbahaskan oleh pihak ahli dewan. Tidakkah ucapan itu baik Ya? kepada Tak dengar. Tidakkah ucapan tadi baik kepada barisan? Tak, ucapan tu dilihat secara muqtadil. Muqtadil sebagai contoh seruan supaya menerima keputusan SPR sebagai contoh. Memang kita terima, tak jadi masalah. Sebab tu kita datangkan sumpah. Yang kita tolak itu ialah kepincangan, penipuan, penyelewengan. Jika ada, maka itu yang dipersoalkan. Dari segi keputusan memang kita terima, dan sebab itulah kita datang mengangkat sumpah dan seterusnya kita menerima putusan. Itulah. Itu sebagai contoh. Saya nak sebut bahawa satu ucapan yang muqtadil. Muqtadil dengan maksud ucapan yang tidak bias. Okay, saya telah melihat dan mendengar ucapan tersebut dan saya merasakan bahawa ucapan itu perlu diperdebatkan dengan lebih terperinci, sebab ada beberapa isu yang dibangkit kalau ucapan tersebut yang memerlukan analisa dan memerlukan satu pendapat yang mungkin berlainan daripada apa yang dinyatakan, sebab kita percaya ucapan itu disediakan oleh kerajaan yang memerintah, maka ucapan itu lebih memfokuskan tentang apa yang kerajaan yang memerintah merasakan yang mereka telah berjaya. Tapi sebalik itu kami merasakan usul kata rakyat ada perkara-perkara yang kita boleh perdebatkan. Contohnya apabila dinyatakan tentang demokrasi, tentang SPR, tentang keselamatan, banyaklah isu-isu yang saya rasa kita perlu melihat daripada perspektif yang lain pula. Kita perlu perdebatkan. So, adakah benar memang wujud raya yang benar-benar demokratik? Jadi ini kita perlu perdebatkan, sebab demokrasi bukan saja setakat dengan kita menyebut perkataan demokrasi, dia mesti diterjemahkan dalam bentuk yang praktikal. Maknanya segala rupa-rupa demokrasi mesti patutnya dilaksanakan. Kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, media yang adil dan tak sama. Ini semua perlu kita perincikan lagi dalam perbahasan nanti. Tapi bagaimanapun secara keseluruhannya saya tidak menerima masalah untuk menerima ucapan itu secara umumnya. Tapi tidak boleh terima begitu saja. Kita perlu perdebatkan dengan lebih matang dan lebih baik. Dan di ucapan tuanku tadi banyak menyentuh tentang isu, terutama saya menyentuh tentang isu keluarga, di mana tuanku menitik beratkan tentang kemantapan keluarga, institusi keluarga. Dan kita lihat perkara ini cukup penting apabila suasana yang ada sekarang 15 minit setiap 15 minit berlaku penceraian di Malaysia. Jadi apa yang sentuh oleh tuanku ini supaya adanya perkongsian pintar antara kerajaan dan swasta untuk membanyakkan lagi program-program ke arah kemantapan institusi keluarga. Ini adalah satu agenda yang cukup besar dan sangat penting yang seharusnya diambil oleh Kementerian Wanita khususnya. Apalagi Kementerian Wanita ada bertukar menteri baru. Saya mengharapkan supaya dasar-dasar yang lama, program-program lama dikaji balik, dibuat postmortem. Mana-mana yang lemah ataupun yang kurang mencapai kualiti hendaklah dibuat penambahbaikan dan hendaklah ada satu agenda yang besar untuk kemantapan institusi keluarga. Setelah itu ada satu unit yang sangat penting untuk kemantapan ummah ini sendiri.